Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Okey, baiklah, insya-Allah hari ini kita akan bersambung juzuk yang ke-14. Setelah dihabiskan oleh Saudara Zul juzuk 13, kemudian akan bersambung juzuk 14 oleh saya hari ini, insya-Allah. Ini tak nak buang masa lagi. Ini kita belajar, kita hari tu kan, semalam kita end up dengan surah Ibrahim. Dan kemudian untuk juzuk 14 ni, yang mana juzuk 13 diakhiri dengan ayat 1 surah Al-Hijr. Kemudian juzuk 14 sambung ayat kedua surah Al-Hijr. Jadi kita pergi kepada apa relation ni. Kalau kita lihat surah Ibrahim ni kalau tengok pada awal surah Ibrahim, dia bermula dengan kalimah alif lam ra. Dan baca sikit alif lam ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Dan kemudian surah Al-Hijr ni di start dengan alif lam ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anil mubin. Ini adalah sebahagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, iaitu ayat-ayat Al-Quran yang beri penjelasan. Jadi kalau kita lihat ni, dia satu pokok yang sama yang menerangkan sifat Al-Quran. Dan sangat cantik bagaimana yang Zul cerita semalam. Permulaan ayat Al-Hijr ni seolah-olah seperti membenarkan surah-surah yang turun sebelum ni. Permulaan ayat dia semua macam permulaan semua macam menunjukkan Al-Quran ni yang membenarkan, yang nyata, yang benar. Dan kemudian Al-Hijr ni kata ayat-ayat Al-Quran yang beri penjelasan. Dia macam tutup lebih kurang. Baiklah, kita pergi kepada kenapa, apa sebab ataupun apa sebenarnya tujuan surah Al-Hijr ni diturunkan. Kita tahu bahawa surah ni adalah surah Makkiyah, yang mana diturunkan waktu zaman Rasulullah di Mekah. Dan ketika itu yang mana surah ini diturunkan ketika fasa dakwah Syriah, phase dakwah Syriah kepada dakwah Jahriyah, berdakwah secara rahsia kepada dakwah pada terang-terangan. Mana surah ini diturunkan, yang mana ketika itu banyaknya gangguan, banyaknya tentangan, banyak serangan, banyaknya diskriminasi, tribulations agak ada yang mana benda-benda yang berlaku ni semua adalah satu sunnatullah. Yang pasti ada saja halangan, yang mana bila ada al-haq dan al-batil ni, batil ni sentiasa nak bersaing dengan al-haq. Al-haq tak buat benda kan. Kita dan atas sebab itulah Allah yang menurunkan ayat ni kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada kita juga turunnya ayat ni sebab Allah nak beritahu ketika kau susah, ketika kau dicemuh, ketika banyaknya halangan, tahulah bahawa subhanallah wa ni'mal wakil. Maha suci Allah, Allah sebaik-baik pemelihara, Allah adalah sebaik-baik penjaga. Ini mesej yang cuba Allah nak bagi tahu dekat surah ni. Dalam ayat ni ada fasda' bima dalam surah ni ada ayat fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepada kau, dan wa'arid, berpalinglah kamu dari orang musyrik. Ini bukti ayat ni diturunkan masa phase nak ke terang-terangan, dakwah secara terang-terangan. Jadi sebabkan tema ayat ni nak menunjukkan Allah ni unggul, Allah ni yang kepada Allah lah, yang Allah dah bahawa Allah sebaik-baik pemelihara. Jadi selepas kalau tengok surah Al-Hijr ni, selepas ayat-ayat yang first ni, dan kemudian diikuti dengan ayat-ayat yang menggambarkan bukti yang selama ni
bukti berapa minit? Kalau tengok ayat 9 ni, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang mana ayat ni sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharinya sampai hari ini. Allah menjaga Al-Quran. Seterusnya apa dia? Allah menjaga kita daripada syaitan. Tak pun sini ayat dia, walaqad ja'alna fis sama' buruja wa zayyanaha lin-nazirin. Betapa Allah memelihara langit sampailah hari ini. Secara pendeknya bukti dia. Malah Allah beri rezeki kalau korang baca nanti korang dapat relate kan. Seterusnya Allah memelihara kita selama ni kaum mukminin daripada segala tipu dari syaitan. Dan ceritakan banyak sebenarnya nak buktikan Allah ni sebagai pemelihara Allah yang selama ni yang menyelamatkan kita. Jadi timbul satu persoalan yang mana kita tahu surah ni turun masa Rasulullah ni mendapat tentangan yang hebat ketika Fiz nak pergi dakwah secara terang-terangan. Jadi persoalannya kenapa kau perlu takut kenapa korang perlu takut terhadap serangan-serangan ni sedangkan Allah adalah sebaik-baik pemelihara korang Kalau benarlah korang yakin kalau benarlah engkau Rasulullah dan sahabat benar-benar yakin bahawa Allah sebagai pemelihara yang beri langit yang menghindarkan kau dari tipu daya syaitan yang beri kau rezeki tapi kenapa bila kau nak buat berdakwah ni kau perlu takut macam tu lebih kurang. Jadi hikmah surah ni diturunkan tak bukan diturunkan kepada Rasulullah dan secara directly kepada kita sebenarnya. Dan hikmah dia adalah sebabnya nak beri satu keyakinan kepada Rasulullah dan kita bahawa Allah lah sebagai pemelihara. Sedangkan benda-benda besar ni pun Allah boleh jaga apatah lagi benda yang kita nak buat ni. Dan yang keduanya sebab nak beri kita teraman bahawa subhanallah wa ni'mal wakil. Dan dalam surah Al-Hijr ni juga ada diincludekan satu kisah yang mana Ashabul Hijr. Banyaklah dah banyak dah kita Zul, Hakim, Mok semua cerita banyak ashab banyak. Tapi ni ada juga satu ashab dia golongan dia Ashabul Hijr. Dan yang mana kenapa ada golongan ni? Kenapa ada Ashabul Hijr? Tak apa nak tunjukkan Ashabul Hijr ni mempamerkan bahawa Allah ni sebenar-benar pemelihara. Jom kita tengok kisah dia macam mana. Ashabul Hijr ni dia satu nama tempat satu tempat yang didiami oleh kaum Samud Nabi Soleh time tu. Yang mana diorang ni banyak sangat kemudahan, banyak sangat kehebatan dan kemajuan yang diorang gapai waktu tu ayat dia. Kemajuan yang diorang ada tadi tu sampai diorang boleh buat satu rumah lah. Satu tempat tinggal tempat tinggal yang buat daripada tanah. Buat tanah. Maksudnya memang sangat hebat lah. Boleh search Google banyak dan kalau kita tengok ayat 83 ayat 83 fa'akhazathumus sayhah musbihin, maka mereka dibinasakan oleh suara yang keras yang mengguntur di waktu pagi. Jadi kita tengok kat sini diorang ni hebat banyak kemajuan, banyak kesenangan tapi kenapa diorang didatangkan bencana iaitu as-sayhah suara yang keras. Kenapa tak lain tak bukan sebab mereka ingkar dengan cara macam mana dia ingkar ni sebab diorang dah datang kalau baca dia punya ayat ni surah Al-Hijr ni dah banyak Nabi Soleh dah tegaskan dah bagi tahu yang mana benar tapi diorang dah tahu, diorang ingkar. Dan kemudian itulah datangnya suara yang keras waktu pagi.
Jadi soalan timbul lagi Kenapa musbihin? Kenapa pemilihan kata musbihin iaitu pada waktu pagi Nak menunjukkan kat sini waktu pagi macam mana? Waktu pagi. Jadi waktu yang orang kata paling tenang Kalau kita mungkin waktu pagi yang paling senang belajar orang kata subuh So nak cerita kat sini keteraman waktu pagi tu Tapi kenapa waktu tenteramnya pagi tu adanya bala Allah bagi dekat kaum Samud ni? Kenapa Kenapa? Kenapa? Di sini nak menunjukkan betapa signifikannya bahawa keteraman waktu subuh tu sebenarnya, keteraman waktu pagi sebenarnya adalah milik Allah sebenarnya. Bukanlah sebabkan waktu subuh, waktu pagi tu sendiri. Dapat tak? Kiranya Allah boleh bagi bala bila-bila je. Allah boleh bagi azab bila-bila je. Jadi Allah lah yang memelihara ketenangan Allah lah memelihara segala-galanya. Dan secara keseluruhannya, secara ringkasnya tentang surah Al-Hijr. Jadi kita sambung dengan surah An-Nahl, surah Lebah membuktikan bahawa Allah lah sebaik-baik pemelihara Dan kemudian surah An-Nahl ni pula, surah Lebah ni pula dibicarakan pula banyak lagi nikmat-nikmat lain banyak, sangat banyak dan yang paling utama, nikmat yang paling utama ialah nikmat iman dan wahyu. Ini yang diceritakan dalam surah Lebah ni. Kalau kita tengok surah Ibrahim, daripada surah Ibrahim ni. Kita tengok surah Ibrahim ayat 1 macam tadi juga Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap-gelita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, iaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kalau tengok surah An-Nahl ayat 2 Minazzilul malaikata birruh, dia menurunkan para malaikat dengan bawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, iaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahawasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada aku. Jadi nak ceritakan kat sini inilah bukti kalau baca surah An-Nahl ni, surah Lebah ni semua banyak cerita tentang nikmat-nikmat macam mana aku ceritakan tadi banyak sangat nikmat Dan ayat 2 ni menerangkan dalam bab nikmat tu, nikmat yang paling unggul, nikmat yang paling orang kata apa? The most valuable paling berharga iaitu nikmat iman. Ayat ni beritahu. Dan sangat berkait rapat. Kalau korang baca nak baca ni memang khatamah surah kalau baca ni secara ringkasnya korang baca, korang akan dapati mana aku ceritakan tadi, ayat 2 tu dia menceritakan tentang nikmat, iaitu nikmat wahyu. Nikmat wahyu sebagai nikmat yang paling utama, nikmat yang pertama. Kemudian ceritakan pula nikmat penciptaan langit dan bumi. Kemudian diceritakan pula nikmat kita dicipta, khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Kemudian diceritakan pula nikmat binatang ternak, kemudian nikmat air turunkan dari langit, nikmat tumbuh-tumbuhan, nikmat alam semesta. Betapa banyak sangat nikmat-nikmat ni banyak sangat nikmat-nikmat ni. Jadi apa sebabnya kenapa ada nikmat-nikmat ni agaknya cuba kita fikir kalau tak ada nikmat-nikmat ni agaknya kita masih hidup tak hari ni? Mungkin senang kita kata tak memang tak tapi jawapannya memang tak tapi memang tak dia kan ada something ada something yang Allah nak mahu. Allah mahu kita buat something kat dunia tak boleh tak bukan khalifah tanggungjawab khalifah. Bagaimana kita nak memakmurkan bumi dengan nikmat-nikmat yang kita ada ni supaya kita menjadi seorang yang kufur nikmat. Dan kenapa Allah bagi tahu banyak sangat nikmat ni dan menunjukkan kita ni hamba Allah yang sepatutnya berterima kasih. Sebab kita ni manusia sebab kita ni hanya mampu berterima kasih bila kita nampak pemberian orang ke orang. Setuju?
kita mampu cakap terima kasih kan kau bagi ni kan. Tapi sejauh mana kan nikmat-nikmat yang banyak sangat sampai kabur tak nampak ni kan. Kabur kita tak nampak sebab banyak sangat. Kita nak terima kasih kan. Sejauh mana setiap hari kita cakap Alhamdulillah. Dan apa kita kena buat sebenarnya. Jadi disebabkan surah ni banyak sangat kan cerita pasal nikmat-nikmat kan. Sampai kan kalau tengok satu ayat ayat 18. Mari kita lihat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nikmat Allah, nescaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau pepatah bahasa Melayunya apa? Bagai menghitung bulu biri-biri. Ya, ke tak? Bagai menghitung bintang langit. Tak ada kira lah. Tapi ini sebenarnya pepatah Melayu tu ambil dari Quran kan. Allah Allah. Tapi nak cerita kat sini penggunaan kalimah ni'mat Allah. Dia bukannya ni'amullah. Bukannya nikmat Allah. Nampak ke? Allah menggunakan nikmat Allah. Allah menggunakan perkataan satu nikmat. Nikmat bukan ni'amullah, bukan nikmat Allah tapi nikmat Allah. Betapa nak bagi manusia ni bila baca satu nikmat je ke kan. Nak kasih manusia ni macam terasa lah kan. Sepatutnya kita tak terasa kan. Bila baca ni sepatutnya nikmat Allah. Allah saja menggambarkan satu je nikmat. Sedangkan sepatutnya ni'amullah. Patutnya banyak sangat. Menunjukkan manusia ni tak nampak dia hanya nampak nikmat Allah. Dapat? Dan sebabkan banyak nikmat-nikmat Allah ni, dan Allah beri penjelasan bahawa ada je orang yang tak bersyukur ni. Dan bagi orang yang tak bersyukur ni, Allah describekan dalam banyak Allah describekan tentang orang tak bersyukur ni. Kita lihat contoh ayat 58 dengan ayat 59. Baca sikit Dan apabila seseorang dari mereka diberi khabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah, padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Jadi nak dianalogikan di sini apa Allah menceritakan orang yang kufur nikmat ni seolah-olah orang yang dapat anak perempuan waktu zaman Arab dulu dalam Arab jahiliah, zaman jahiliah ada orang dulu tak jahiliah sangat tapi jahiliah juga betapa Allah analogikan mendapat anak perempuan ni satu nikmat lah. Macam kita dapat banyak nikmat dan kemudian apa mereka add up kan, diorang akhirkan dengan tanam diorang gunakan sebagai untuk tanam hidup-hidup betapa macam tu sekali Allah menggambarkan orang yang kufur nikmat ni. Faham seolah-olah kita ni ada anak perempuan, kita seolah dapat anak perempuan, kita tanam hidup kalau kita seorang yang kufur nikmat dan Allah menceritakan juga bahaya penggunaan maksiat penggunaan nikmat ni untuk maksiat. Faham? Penggunaan nikmat ni ke arah maksiat yang mana dia akan menyeret pelakunya kepada kekufuran daripada Allah. Dan inilah yang menjelaskan cerita tadi Kalau korang baca ada lagi banyak kisah-kisah lain yang Allah umpamakan orang kufur nikmat ni bagaimana. Dan akhir sekali bagaimana Allah memberi satu teladan melalui Nabi Ibrahim yang mana a'udzubillahi minasyaitanirrajim syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah telah memilih Nabi Ibrahim dan
Jadi kenapa ayat ni Allah bagi tahu dia ni bersyukur kan? Kemudian Allah kata Allah pilih dia dan menunjukinya kepada jalan yang lurus kan? Di sini nak menunjukkan orang yang bersyukur ni Allah akan mengambil dia, Allah akan tunjuk dia result dia, Allah akan mengambil dia dan Allah akan tunjukkan bawa dia kepada jalan yang lurus kan? Inilah semua yang bersyukur lah. Jadi insyaAllah itu je kot. Mungkin aku tertanya-tanya kan, kenapa surah Lebah ni. Jadi kalau ikut tafsir Ibn Katsir, dia kata kenapa Lebah. Mungkin Lebah tu bau madu kan. Madu ni satu nikmat kan. Kenapa nikmat? Dia bau penawar. Yang mana madu ni dekat dunia ni kan, kita melihat madu ni sebagai penawar yang kita dapat melihat dengan mata, mana minum madu ni dapat sihatkan tubuh badan, minum madu ni banyak penyakit pulih kan. Begitulah juga Allah nak tunjukkan Al-Quran ni sebagai penawar. Lebih lagi daripada sekadar madu je. 2, 3 InsyaAllah. Jadi tak tahu Allah Alam maksud dia apa, tapi bersandarkan kepada dapat nama tu berdasarkan kepada satu tempat yang terletak antara Madinah dengan Syria. Satu tempat yang didiami oleh satu kaum sama. Jadilah kita kan orang-orang yang bersyukur dengan nikmat-nikmat, dan sedarlah nikmat-nikmat yang ada ni semua tak bukan untuk kita merealisasikan tanggungjawab seorang khalifah untuk memakmurkan bumi ni supaya tidak menjadi seorang yang kufur nikmat, yang diumpamakan yang tadi cerita seolah-olah menanam anak sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.